Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Nasi Lemak Kopi. Alhamdulillah ada yang penonton kita tu dah siap teguk-teguk air dah tahu bang. Sampai-sampai tengok kita pagi-pagi ni. Kenapa teguk air pula? Teguk air lah pagi-pagi, minum air teh dengan roti. Apa sajalah. Sarapan kan. Jadi baiklah bang, sebenarnya kita bukan nak bercakap pasal sarapan. Tadi kita dah pun kata bercerita mengenai tilawah Al-Quran. Jadi hari ni kita juga nak berkongsi mengenai takut bersedekah. Sebab kadang-kadang kan ada di antara kita ni bila kita rasa duit kita makin sikit lagi tu kita takut nak beri dekat orang. Kita takut duit kita makin tak ada. Kan betul. Ada orang jenis yang macam ni. Kila ada orang jenis macam senyumkan itu sedekah. Senyum pun sedekah. Hari Jumaat kan. Lalu tabung senyum. Itu saja Gila. Jadi itu kita nak tanyakan kepada Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan mengenai mereka-mereka yang takut untuk bersedekah ni Ustaz bagaimana? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Terima kasihlah. Ba dan juga la. Bala bahkan. Bukan bala ya. Alhamdulillah. Betul kadang-kadang dalam kehidupan kita ni ada satu fasa tu kadang-kadang kita rasa sangat kedekut. Perasan tak? Kadang-kadang kita rasa macam kita tak boleh buat bincang, kedekut tu lain macam. Rupa-rupanya Nabi pernah sebut satu perkara apabila seorang sahabat Nabi tanya, kata ya Rasulullah, sedekah yang macam mana yang a'zamu ajra, yang besar ganjaran pahala dia? Nabi jawab macam mana? Nabi sangat mengetahui kehendak yang menanya. Nabi kata apa? Kamu bersedekahlah ketika kamu sahih, syahih, kamu sihat, dan ketika kamu rasa kedekut. Rasa macam bakhil, macam Haji Bakhil bila bagi kedekut tu rasa tak nak bagi pada orang. Pada ketika itu kamu bagi. Dua dah. Sehat, keduanya dalam keadaan kita bakhil, dan yang ketiganya dalam keadaan kita ni takhshal faqr. Kita takut jadi fakir. Kadang-kadang kita nak beri, tapi bila kita nak beri kita rasa dengan sebab beri tu kurang duit aku. Jadi kita bimbang kita miskin. Tiga. Yang keempatnya wa ta'ammala. Ta'ammala apa? Ta'amal al-baqa, dan kamu rasa pada ketika itu kamu rasa duit yang kamu ada pada kamu tu kamu nak simpan biar kekal sepanjang hidup kamu ada pada kamu. Jadi pada ketika ini sebenarnya kamu kena beri. Sihat, kamu rasa macam bakhil, kemudian kamu rasa takut fakir, dan kamu rasa duit tu nak kekal, pada ketika itu kamu beri. Tengok macam mana kesan dia. Jangan sampai kata Nabi sampai masa kamu dah sampai hujung halkum dah nyawa kamu, pada ketika itu kamu sibuklah, aku nak bagi harta aku pada dia sikit, ini sikit, itu sikit. Sedangkan orang yang disebutkan tentang bahagian itu dah ada bahagian dia selepas kita mati. Nabi kata gitu. Maknanya Nabi nak beritahu kepada kita, jangan tangguh bila kita ada peluang dalam keadaan sihat macam hari ini, sumbanglah terutamanya pada hari Jumaat macam hari inilah, hari penuh keberkatan. Ya betul. Jadi itu sedikit sebanyak mungkin dapat memberikan kita semua ni kesedaran. Sebab kadang-kadang benda ni kena disuntik Ustaz. Kena sentiasa refresh baru kita beringatkan kadang-kadang sebagai kita terlupa kan. Betul. Hari ni Jumaat bolehlah belanja saya makan kot kan. Jadi baiklah. Kita bukan nak bercerita mengenai belanja makan ke apa. Sebenarnya kita bersama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah merupakan pengerusi Musalla Ar-Rawdah. Kita nak tanyakan juga mungkin update terkini mengenai fasa pembangunan Musalla Ar-Rawdah ni bagaimana dah Ustaz sekarang? Musalla Ar-Rawdah dah berada di hujung pembinaan. Buat masa ni kita ada dua projek lah. Satu membina masjid, yang 2% lagi berbaki. Tapi 2% tu rupa-rupanya duit, keperluan, amount dia tu besar. Sampai 200,000 kita perlukan untuk hujung-hujung. Kita nak turak jalan, nak masuk nak siapkan bilik pengurusan jenazah. Kita nak siapkan akustik panel yang berbaki sedikit lagi, yang soundproof. Semua itu lebih kurang 200,000 lagi. Namun yang selepas daripada masjid ni siap hujung tahun ni, jangkaan kita yang kita perlu sangat ni nak sebutnya pada hari ni ialah kita nak bina satu ma'had, namanya Ma'had Ar-Rawdah. Jangkaan kita akan mula bulan Mac. Yang ni gambar di TV itu adalah gambar musalla atau Masjid Ar-Rawdah. Kita akan mula bulan Mac nanti Ma'had Ar-Rawdah yang kapasiti pelajar kita nak ambil 300 pelajar berasrama penuh. Kita punya idea, kita buat konsep STT. Sekolah ni sains, tahfiz dan juga turas. Mana aliran sains, ada juga aliran sastra, dalam masa yang sama ada hafazan Al-Quran dan ada added value dia. Added value dia apa? Kitab turas, kitab-kitab kuning, pondok tu pun dia orang mengaji juga. Antara kita punya, kita kata best practice yang kita tengok lah.
Satu, di dalam negara ni banyak. Tapi saya sebut satu yang menarik di luar negara lah. Satu pondok di Guntur, Indonesia. Pelajar dia luar biasa. Menguasai 3 aliran bahasa utama, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kemudian dalam masa yang sama, pelajar di situ dia ada aktiviti yang pelbagai. Co-curriculum dia. Jadi ini antara kita, tanda arah kita jugalah. Kita kalau nak ada satu model yang hampir dengan mereka ataupun lebih baik. Itulah hasratnya. Mahat Ar-Rawdah nanti kita nak mulakan bulan Mac nanti, kos dia agak besar. Lebih kurang 20 hingga 30 juta. Tapi sebenarnya 20 hingga 30 ni kecil je. Kalau lah depan saya ni, depan TV ni ada 3,000 orang. Ataupun 5,000 orang kita kata. Seorang keluar 1,000 dah dapat 5 juta dah hari ni. Ini contoh mudah lah kan. Dah kira je kan. Tapi mana tahu kot ada orang nak bagi tu 5 juta. Belum tentu kan. Jadi memang hasrat tu tinggi, tetapi kita jangka siapnya sepaling cepat 2 tahun baru siap Mahat Ar-Rawdah ni. Tapi doa lah banyak. Okey, amin. Okey, Pak Ustaz, cakap mengenai pembangunan tahfiz ni kan. Sudah tentu mungkin ada keunikan yang dibawakan. Apa perbezaannya? Baik, satunya kita nak di Mahat ini, di yang kita berkonsep STT tadi tu, dia ada sukan-sukan sunnah sebagai contoh. Kita dah mula sekarang ni, kita dah tempah beberapa set memanah dan kita pun dalam perancangan untuk kalau ada rezeki, ada orang hantar kuda, mana tahu, kita pergi kilah. Ada berkuda insya-Allah. Selain daripada pembelajaran arus perdana, maknanya kita ada SPM macam biasa, sekolah menengah. Pelajar juga menghafal Al-Quran 30 juzuk dan menguasai kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, kitab-kitab lama, kitab-kitab klasik agama. Jadi kita impian tu besar. Cuma sejauh mana dia boleh direalisasikan bergantung kepada sumbangan tuan-tuan semua. Doa kita lah, harapan tinggi tapi doa tu kena kuat jugalah. Sebab bimbang dia harapan tinggal harapan. Doa pun tak kesampaian. Harap-harapnya ada sokongan daripada tuan-tuan semua untuk menyiapkan Mahat Ar-Rawdah inilah. Bagaimana mungkin para penonton di luar sana bila dah tengok ni kan rasa macam naklah bersedekah, nak berkongsi juga rezeki kan. Bagaimana Ustaz mungkin caranya? Baik, bagi mereka yang rasa nak ada saham dalam pembinaan Mahat Ar-Rawdah dan juga menghabiskan pembinaan Masjid Ar-Rawdah tu, boleh talian hotline kami sebagaimana tertera di kaca TV. Keluar pula tu program bantuan ni. Ini program kita sedang buat sekarang di Masjid Ar-Rawdah ataupun Mushola Ar-Rawdah. Kita bantu masyarakat sekitar yang berkeperluan makanan asasi. Beras, gandum, gula, semua itu kita sediakan. Cuma kena buang tembok malu tu. Datang je ke Mushola Ar-Rawdah. Kita akan daftarkan nama mereka dalam sistem kami. Nanti kita rekod tu tujuannya apa? Supaya lain kali kita boleh hantar lagi sumbangan. Datang saja beritahu kami perlukan apa, makan tak cukup ke apa ke, datang insya-Allah. Kita ada sediakan stok makanan yang banyak jugalah, alhamdulillah. Sumbangan orang ramai. Itulah dia kilakan. Dalam setiap rezeki kita sebenarnya ada rezeki orang lain juga. Ya, betul. Tangan memberi sebenarnya lebih baik daripada tangan menerima. Betul. Baiklah Ustaz, terima kasih Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengerusi Mushola Ar-Rawdah merangkap Wolverine Malaysia atas kesudian menyempurnakan orang kata berkongsi-kongsi kita ni. Apa-apa hal mungkin penonton luar sana yang ingin nak menyumbang atau bersedekah kepada boleh scan QR code yang terpapar di kaca TV anda. Jadi baik, insya-Allah semoga dapat menjadi saham akhirat lah ya Ustaz. Sama-sama. Amin. Kita terima kasih banyak Ustaz. Dan sebenarnya lepas ni kita ada banyak lagi nak berkongsi buat anda penonton di luar rumah, especially yang ada masalah dari segi parking dan sebagainya yang tak faham. Tapi dengan cerita tadi Kila kata nak alih kereta. Kila yang nak alih kereta ni. Itulah takut juga kena samai ni bang. Macam mana ni bang? Tapi tak apa, jangan risau. Sekejap kita bincang. Jadi kena iklan dulu lah. Kena iklan dulu. Lepas ni Kita jap. Nasi lemak kopi